Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi di Garasi TV bagi siaran malam hari ini 17 hari bulan Mei. 17 hari bulan Mac 2021. Minta maaf kami tak dapat memenuhi janji kerana kami tak dapat menghubungi Sani Sudin pada last minute. So kita terus je malam ni nanti dengan kita naikkan combo t-shirt quality ataupun polo tee ni. Siang tadi habis lah round naik. Kita dah t-shirt collar bulat kita dah habis tadi 54 set. Kita jual dalam tokol 6 lai RM50. Malam ni kita naik tokol lagi tuan-tuan untuk mudah supaya kita boleh cepat dan saudara boleh membeli pada minggu yang kami anggap sebagai minggu yang perlahan jualan dia kerana harus menyesuaikan dengan kedudukan kewangan. Ramai orang telah menerima ramai orang telah berbelanja wang untuk bulan Mac bagi persediaan anak-anak masuk sekolah rendah. Dan ni April pula tuan-tuan bersedia pada sekarang pula untuk anak-anak bersekolah menengah. Jadi kami tak turunkan minggu ni sesuai dengan minggu ketiga. Kami tak turunkan barang-barang yang kepala, kita turunkan barang-barang combo, tapi kali ni kami ekstra kan, kami tak panggil combo lah. Kita panggil kali ni adalah tokol 5 lai. Tadi kita naik tokol 6 lai, malam ni kita akan naikkan tokol 5 lai share lo. Lepas tu saya akan naikkan item-item lebih daripada jaket jean, item yang lebih daripada army, item yang lebih daripada coverall untuk saya jual malam ni bagi memastikan semua item lebihan tu daripada malam yang kita fokuskan untuk malam army-armian tu ada lebih dia. Malam yang kita fokus untuk coverall pun ada lebih tapi tak banyak. Jadi saya akan naikkan malam ni untuk clear je. Termasuk beberapa lai jaket kulit. Bagi saudara yang menanti jaket kulit 100% kulit tu. Kita ada malam 4-5 lai, tak banyak pun saya akan naik jeans. Konsep dia kali ni malam ni memang tak ada konsep dari segi guni apa yang dibuka. Kita naik konsep semua sekali, termasuk topi yang tak pernah kita naikkan. Kita hanya naik 2-3 kali je topi, walaupun dah 3 bulan, 2 bulan rasanya topi tu dengan garasi. Kita tak sempat nak naikkan topi kerana masanya tak ada. Dan topi ni pula penjualannya mengambil masa kerana kita terpaksa preview satu demi satu. Jadi malam ni kami akan naik topi dalam jumlah yang tak banyak. Kami akan naikkan topi mungkin dalam 10 set je untuk saudara. Jadi saya ucapkan juga terima kasih pada mereka yang follow petang tadi. Walaupun agak perlahan tapi dengan mendapat lebih 400 tontonan petang tadi adalah angka yang baik setelah kita melalui minggu-minggu yang perlahan. Dengan tontonan hanya sekitar 300 ke 350 petang tadi kita dapat cecah 400 lebih dan kita berkongsi banyak benda petang tadi. Terutama mereka yang bertanya untuk menggayakan jeans, nak basuh jeans, nak soak jeans. Berikutan sebahagian daripada saudara yang menerima jeans baru garasi tu dalam ukuran yang terlalu panjang kerana jeans tu datang standard kepanjangannya adalah 34 ataupun kalau outseamnya adalah 44. Jadi ramai yang bertanya bagaimana nak mengendalikan kepanjangan jeans tu. So kita dah bincang tadi. Saudara buatlah keputusan. Bagaimana saudara nak menggunakan, sama ada nak gunakan lipat 1, lipat 2 atau lipat tokol tu. Terima kasih pada mereka yang juga berkongsi pandangan dan cara saudara mengendalikan seluar dalam sesi petang tadi, membantu kawan-kawan yang baru bermain dengan denim baru, apa yang dipanggil sebagai raw ataupun unsunforized. Tak mudah untuk kita kendalikan kerana istilah tu tak ada dalam bundle, kerana setiap kali barang datang pada bundle kita hanya ada north dan dead stock. Kalau ada unsunforized pun dia dah jadi sunforized dah sebab dia dah dibasuh dan dipakai. Cuma item unsunforized ataupun raw material atau raw jeans ni hanya akan kita percakap apabila kita naikkan barang baru. Sama juga kerana selepas ni setiap kali saudara mendapat barangan jeans jenama garasi setakat yang ada dalam plan ni, termasuk yang kita akan naik insyaAllah pada awal bulan April ni, bushpan 18 OZ atau 18 ounce juga daripada unsunforized ataupun raw denim. Jadi terima kasihlah pada mereka yang bertanya dan mereka berkongsi petang tadi. Malam ni saya tak ada isu sangat nak berbual dengan saudara, tak ada panjang banyak benda sebab satu macam saudara juga letih. Saya pun rasa letih kalau hari-hari kita bercakap hal yang serius ya. Saya pun dah tak tahu apa nak dibualkan dengan saudara walaupun bahan yang banyak kepada Mohsin. Kepada Mahfuz saya dah bagi item.
Kalau kita nak cerita benda-benda berat, saya rasa saudara rasa macam tiap-tiap kali datang garasi, kita akan berkongsi story yang berat. Jadi saya sediakan material, sekurang-kurangnya ada material peristiwa tragedi Sabra Shatila. Saya ada potongan-potongan akhbar untuk melihat apa yang dijangka sebagai pertembungan armada laut Amerika Syarikat dan China yang akan mencetuskan perang dingin dua kuasa besar di Laut Cina Selatan dan juga di kawasan Lautan Pasifik, terutama di kawasan perairan yang membabitkan Jepun dan juga Korea. Banyak benda yang saya dah simpan tapi tak jadi yang saya nak bincang kan. Kerana saya rasa macam saudara mungkin akan jadi rimas kalau hari-hari kita bercakap benda serius. Tadi pun share menjadi tinggi apabila kita cakap tentang tips mengenai jeans. Saudara baru bertanya, baru tahu tips bagaimana sama ada bila saudara pakai jeans sama saudara pakai Red Wing. Saya pun terkejut je lah baru. Bila saya baca balik preview tu, ramai baru tahu kata bagaimana jeans membantu kekuatan stand orang berdiri untuk mendapat lebih personality dalam penampilan dia yang tak boleh diberi oleh saudara pakai kemas mana coat pun. Kalau saudara pakai kaki pun, saudara tidak akan mendapat karakter yang boleh diberikan oleh jeans apabila saudara memakai dan berdiri dia. Begitu juga kalau saya cerita saudara pakai Red Wing, ramai orang selesa apa jenis boot pun, tapi keselesaan saya adalah pada Red Wing. Bagaimana saya cerita bahawa bila saudara membeli barangan-barangan yang saudara pakai, cutting pun sama juga. Sebelum kita pergi detail untuk saudara tahu saudara ni sesuai pakai tapered, saudara sesuai pakai relax, saudara sesuai pakai slim, ataupun saudara sesuai pakai cutting apa tu adalah sangat detail. Jadi perbincangan dia akan menjadi sangat rigid. Tapi terima kasihlah kita bincang sikit demi sikit kerana kita minat benda ni, kita main benda ni, kita bincang sikit demi sikit je. Supaya orang kata apa, bila kita pakai tu, barang yang kita spend atau barang yang kita pakai membantu keterampilan diri kita dalam banyak benda lah. Personality, yang paling penting adalah personality, bagaimana dia memberi karakter pada si pemakainya. Sebab tu ramai orang, tuan-tuan, semua orang boleh pakai jeans selagi dia rasa dia ada jeans, tetapi memakai jeans untuk mencipta satu karakter adalah sesuatu yang luar biasa, bukan mudah. Suka saya cerita pada saudara bahawa Hollywood tak pernah menganggap bahawa jeans adalah sebahagian daripada tradisi Hollywood, kecuali apabila James Dean memakai jeans dalam filem Rebel Without Cause. Walaupun pada waktu itu John Wayne semua dah pakai jeans dah, tetapi benda tu dianggap jeans yang dipakai sesuai dengan filem cowboy. Jadi John Wayne dah berlakon dalam filem dia banyak tahun-tahun 40-an tu, John Wayne dah pakai jeans. Tapi pada waktu itu jeans tidak dilihat sebagai karakter Hollywood kerana John Wayne melakon dengan watak-watak cowboy. Hinggalah apabila James Dean yang tidak mempunyai latar belakang cowboy, James Dean yang tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang orang desa ataupun orang yang datang daripada West American, tapi dia adalah seorang ikon Hollywood yang dianggap sebagai pelakon yang kacak pada zaman dia, yang menimbulkan banyak persoalan pada zaman dia kerana James Dean mempunyai karakter yang dicurigai. Sebahagian mengatakan dia adalah seorang gay, sebahagian mengatakan dia seorang bisexual, sebahagian daripada orang mengatakan dia mengalami krisis split personality. Apabila James Dean ni, tuan-tuan, yang menjadi perhatian Hollywood kerana dianggap sebagai anak muda yang paling kontroversial, digilai wanita tetapi disyaki sebagai seorang gay, diminati oleh komuniti keluarga tetapi disyaki sebagai seorang yang bisexual. Tapi apabila orang menjadi tumpuan ni, tuan-tuan, memakai James Dean memakai Levi 501 apabila muncul dalam filem Rebel Without Cause pada tahun 1955, dia telah mencetuskan fenomena di mana barulah jeans yang dipakai oleh John Wayne dalam filem-filemnya yang tetapi tidak mencapai tahap sebagai seluar yang dianggap sebagai pencetus revolusi berubah menjadi seluar revolusi. Begitu juga bila orang tanya tentang kepala kain. Walaupun James Dean pakai pada waktu itu, kepala kain tak sangat dibualkan, kecuali apabila Marilyn Monroe memakai Levi's kepala kain yang pertama kali untuk red carpet, di mana red carpet orang akan turun dengan gown, orang akan turun dengan macam-macam, tetapi apabila beliau memakainya di Oscar, di satu festival filem yang terbesar di Amerika, Oscar, pada tahun 1954, dia juga mencetuskan fenomena. Walaupun pada waktu itu Levi's belum mengeluarkan ladies edition, jadi yang dipakai oleh Marilyn Monroe adalah jeans yang dikeluarkan untuk lelaki. Dia mencetuskan fenomena. Kemudian datang seorang remaja yang mencetuskan fenomena apabila dia dianggap penyanyi blues kulit putih yang paling berjaya, iaitu Janis Joplin. Bila Janis Joplin muncul,
dia mencetuskan fenomena. Kerana sebelum ini tidak ada wanita yang boleh menyanyikan irama blues yang hebat dalam bentuk pure blues. Hinggalah penerbit rekod menemukan seorang gadis yang berusia 14 tahun yang kemudiannya berjaya mencipta kejutan di Amerika dengan suaranya yang sangat luar biasa, tetapi dia menjadi perhatian kerana hingga sekarang bukanlah kita cakap tentang foto-foto jeans, kita tidak akan melupakan 3 foto ini, iaitu foto yang dipakai oleh James Dean, foto Levi's 501 yang dipakai oleh Marilyn Monroe, dan Levi's 501 yang dipakai oleh Janis Joplin, menjadikan Levi's ataupun seluar jeans melalui perubahan yang sangat luar biasa daripada seluar kaum buruh pada 1880. Kerana jeans yang pertama, tuan-tuan, dipotong pada tahun 1880. Berarti gini, daripada overall ni, dia tak dikira sejarah jeans. Kalau saudara pakai overall, tak dikira sejarah jeans. Kecuali apabila Levi Strauss dan juga Jacob Davis membina syarikat bersama. Berarti Levi Strauss, Jacob Davis apabila dia nak potong seluar dia yang pertama pada 1880, belum lagi dikenali sebagai 501. Dia bekerjasama dengan Levi Strauss, bekerjasama dengan Jacob Davis kerana Levi Strauss adalah tokek kain. Jacob Davis adalah seorang tukang jahit. 1880 ni barulah dipotong seluar ni. Berarti sejarah seluar jin ataupun sejarah jin memang panjang. Kalau saya ceritakan, dia bermula daripada abad ke-16. Sama ada saudara sebut jin sebagai merujuk seluar yang datang daripada bandar yang bernama Genoa. Yang disebut oleh orang Perancis sebagai jin, merujuk kain yang datang dari Genoa. Kerana Perancis adalah pengguna tekstil yang besar, maka Perancis mengimport kain masuk ke dalam negara dia. Untuk pengetahuan, tuan-tuan, jin tidak dimulakan oleh negara Inggeris, kerana negara Inggeris adalah negara muda. US dibuka pada tahun 1774. 1776 negara US yang pertama dibina dengan 6 negeri. Kemudian 1824 barulah wujud US yang matang setelah berlaku Perang Utara Selatan. Jadi Amerika Syarikat bukanlah negara yang memperkenalkan terma ni. Jadi kata jeans berasal daripada sebutan orang Perancis yang menyebut kain yang datang daripada Genoa, Itali. Jadi dia nak bezakan kain denim. Denim adalah kain yang datang daripada bandar Nimes. Nimes ni adalah bandar dalam Perancis. Maka bila dia nak bezakan dua kain ni, dia akan menyebut, kalau dia sebut jeans berarti dia tahu ini adalah kain yang datang dari Genoa. Kalau dia sebut denim berarti itu adalah kain yang datang daripada bandar Nîmes di Perancis. Begitu juga Chambray, merujuk pada satu kampung yang menghasilkan kain Chambray. Nama tempat itu adalah Chambray. Jadi bila sampai di Amerika, tuan-tuan, Inggeris tidak mempunyai klausa kata dia. Inggeris tak ada. Bila orang datang, tradisi jin dah berusia 200 tahun dah. Apabila jin sampai di Amerika tu, jin telah menjadi pakaian orang Eropah selama 200 tahun. Kerana revolusi industri di Perancis bermula pada tahun 1721. Kemudian revolusi Perancis bermula pada tahun 1790-an. Berarti jeans telah menjadi sebahagian daripada revolusi buruh di Eropah begitu lama. Tetapi kenapa Amerika diingat dan San Francisco berada dalam peta kita bermain seluar jeans? Kerana ketika seluar jeans yang bersifat overall dipotong dalam bentuk yang ni. Dulu dia overall. Dipotong dalam bentuk ini adalah pada 1880. Jacob Davis yang potong pertama di bawah syarikat Levi Strauss. Jadi tarikh itulah yang dikira, tahun itulah yang dikira sebagai tahun seluar jin. Berarti kalau sampai sekarang meraihkan jeans ni, dia jadi 130 tahun pada tahun 2015 kerana mengambil kira daripada jeans yang pertama dipotong. 1885, minta maaf, 1885, 2015, San Francisco meraihkan 130 tahun jeans. Berarti kalau orang katanya jeans diraihkan ni betul ke 130 tahun? Betul, dari segi potongan seluarnya. Dari segi kainnya tak boleh nak dicerita sebab sejarahnya terlampau rambang kerana orang pun tak boleh pastikan sama ada Nimes, bandar di Perancis yang dulu menghasilkan kain jeans ataupun Genoa, bandar di Perancis, di Itali yang menghasilkan. Jadi kedua-dua kata diterima, iaitu jeans dan juga denim. Sama seperti Dangori, Dangri. Sampai di Amerika di pronoun Dangri. Kata itu pun sebenarnya adalah kata yang berasal daripada kata di India, iaitu Dangori, tempat berasalnya kain yang dihasilkan oleh orang India dengan menggunakan kapas berkualiti tinggi. Datang Dangori. Bila ekspor import kain berlaku dalam laluan Khurasan ataupun dipanggil sebagai laluan sutra tu, kain dibawa maka masuk lagi satu kain yang menggunakan tekstil daripada India, maka dinamakan Dangori. Tapi tidaklah sebesar sebutan kata jeans yang merujuk kepada kain tebal yang berasal daripada Itali. Dan tidaklah sebanyak yang digunakan oleh denim, merujuk kepada kain tebal yang diasalkan daripada Nimes. Okey? Spanish tak menghasilkannya. Spain tak menghasilkannya, tapi Spain adalah bangsa yang mempunyai tamadun bahasa yang tua juga di dunia. Maka Spain ambil, disebutnya sebagai tajan. Jadi tajanos. Tajanos. Jadi jeans. Itu yang saya boleh cerita dekat saudara, kata apabila
jeans menjadi fashion, balik pada saya kata tadi tu, dia adalah seluar pakaian orang-orang yang menjadi buruh, orang abdi. Berarti ketika dia dikenali sebagai kain denim ataupun kain Genoa jeans ni, lawannya adalah silk ataupun kain sutera. Pada kayangan ni, yang orang-orang kayangan yang berada dalam empire besar di Itali, Greece dan Eropah ni menggunakan silk daripada China sebagai kain untuk orang yang kaya, manakala jeans yang pada waktu itu bukan berwarna biru. Nanti saya cerita pula jeans biru yang pertama dihasilkan pada abad yang ke-18 apabila pertama kali Itali ataupun orang-orang di Genoa berjaya mendapatkan dye dan menghasilkannya warna biru. Kalau denim dan jeans lama, dia merujuk kepada apa saja kain yang keras dan kasar yang dihasilkan daripada tenunan benang berkualiti rendah. Sama ada menggunakan benang daripada kain kapas atau benang daripada bulu wool, dia dianggap sebagai pakaian orang miskin. Kerana lawannya, orang kaya akan menggunakan sesuatu yang berasal daripada sutera. Balik pada sejarah Amerika moden, apabila James Dean memakai jeans pada tahun 1955, barulah dia mencetuskan fenomena. Dan fenomena tak besar, tuan-tuan. Hinggalah selepas Perang Dunia Kedua, budaya jeans merentas banyak negara. Jeans mula dieksport oleh Amerika hingga ke Eropah, dan jeans mula dihantar ke Jepun kerana Jepun telah kalah dalam perang Amerika, negaranya musnah, ekonominya tak ada, pakaiannya hampir industri pakaian hampir tak ada. Maka orang Amerika kerana mempunyai pertempatan di Jepun, dan kerana Amerika juga pada waktu itu menjajah dan bertanggungjawab mengendalikan Jepun selepas perjanjian penyerahan kalah perang Jepun pada September 1945 tu, maka mereka bawa masuk banyak pakaian. Dan pada itu, pada tahun 60-an, generasi Jepun yang meninggalkan budaya akar umbi Jepun kerana kekalahan Perang Dunia Kedua terdedah pada seluar jeans ni. Itu saya cerita pula, apabila seluar jeans ni pergi saja kepada kegunaan orang ramai. Maksudnya apabila James Dean dah pakai, orang yang bawa kereta-kereta mewah, orang-orang yang selama ni merasa jeans adalah pakaian kaum buruh, telah memakai jeans. Kerana ada 3 nama besar telah membawa jeans ke level Hollywood, iaitu James Dean, Marilyn Monroe dan juga Janis Joplin. Sejak itulah Unsung Forest ni jadi isu. Jadi kalau saudara baca sejarah dia, apabila jeans ni diimport dan pergi, terutama di butik-butik di Perancis, kerana orang Perancis ni sangat rumit dan juga sangat cerewet, mereka mempertikaikan kenapa kain yang dijual di butik jeans ni sangat keras dan sukar untuk dipakai. Jadi timbul isu di mana last kali orang yang mengimport jeans Levi's ataupun apa saja jenama daripada Amerika sampai ke negara dia, pekedai terpaksa membasuhnya. Maka proses membasuh sebelum menjual bagi membolehkan pembeli-pembeli daripada bukan kelas buruh, orang-orang elit yang ingin menggayakan jeans di luar tradisi jeans. Di mana tradisi jeans untuk buruh sekarang orang nak pakai untuk gaya hidup. Kedai terpaksa membuat basuhan. Dan ini telah menimbulkan banyak pertikaian apabila pai dicetak pada 31, selepas dibasuh dia jatuh 28-29 kerana shrink kain Levi's yang menggunakan komil pada waktu itu sangat-sangat kuat. Maka akhirnya timbullah seorang lelaki bernama Sam Ford. Dia mencipta satu mesin penguapan yang membolehkan kain yang keluar daripada kilang telah mengalami pengecutan, iaitu dye dan juga kanji yang mengecut dipotong dan saudara dapat seluar actual size. Maka itu wujudlah Unsung Forest. Unsung Forest. Mana telah disenfor, iaitu diperwapkan mengikut teknik teknologi yang telah dicipta oleh lelaki yang bernama Senfor ni. Jadi disebutkan Senforize. Kalau Unsung Forest tidak disenforkan kain raw ni. Kain raw ni lama dah orang tak cerita, tuan-tuan. Apabila Senforize, iaitu apabila jeans masuk ke dalam pasaran awam dan tidak lagi digunakan untuk koboi, buruh dan juga pekerja rel kereta api di Amerika, dia telah menjadi pakaian awam yang jualannya kepada semua orang. Hampir pada waktu itu tidak ada istilah Unsung Forest dah. Semua adalah Senforize. Kerana saiz dan juga kemudahan penjualannya kepada kegunaan awam. Hinggalah pada tahun-tahun 2000-an tu, tuan-tuan, kembali popular orang nak buat Unsung Forest raw. Sebab nak dapatkan kain yang keras, kerana Jepun pada waktu gila untuk mendapatkan takik, nak mendapatkan misai, nak mendapatkan larik. Jepun gila pada waktu tu. Maka Jepun tahu, kalau balik pada kain Senforize, kain yang lembut sukar untuk mencetak corak. Maka keluar balik Unsung Forest. Kerana Unsung Forest, kalau kita duduk ni macam ni, Unsung Forest dia mudah menghasilkan lekuk patah. Kita pakai berbulan-bulan, kita belasah seluar ni apa semua akan menghasilkan corak. Maka corak itulah yang dikejar oleh pemain-pemain jeans moden. Untuk mendapatkan corak tu, ramai syarikat Jepun mengeluarkan kembali edisi Unsung Forest. Jadi saudara kena beza bila saudara pakai Senforize dan Unsung Forest. Berarti bagi pemain jeans moden sejati, Unsung Forest adalah benda yang mereka cari.
Tapi bagi mereka yang nak main jeans dalam bentuk nak menggayakannya, kerana jeans ada dua jenis tuan-tuan. Saya tak main corak. Sebab saya masa main Jepun, saya main jeans adalah sebahagian daripada gaya. Berarti saya mementingkan birunya, kemasnya. Struktur kainnya adalah kain yang saya sebut sebagai kain biru-biruan. Manakala bagi mereka yang bermain untuk mendapat corak jadi ni, yang saudara kata faded apa semua ni, maka mereka akan bermain jeans untuk mencapai kenikmatan kerana menghasilkan corak. Dia bergantung pada dua kategori di mana saudara berada. Bagi seorang yang berada seperti saya yang tak buat banyak pergerakan, yang tidak datang daripada tradisi buruh dalam kerjaya, mustahil lah saya akan pergi kepada corak-corakan. Maka saya akan pergi pada warna-warnaan dan saya akan pergi pada cutting-cuttingan, potong-potongan atau design-designan. Itu beza dia bila saudara main dua barang. Tapi kadang-kadang kita langkah sebab macam sekarang ni, saya pakai unsunforized kerana selesa. Kerana kedudukan pasak kainnya yang tegak dan tegang tu memberikan kita kelesaan. Dia punya jeans tu terasa sebab dia memasung kaki tu dengan bentuk yang cantik. Hingga saya tak boleh pakai unsunforized. Kerana bila pakai unsunforized, kain dia lembut, dia melentur, saya rasa seluar tak ada karakter. Dia punya tough jeans tu tak ada. Kita pakai dia kan terasa ni. Keras, dia kocik, dia berdiri tegak. Dia terpacak elok aja. Menjadikan saya, walaupun saya bukan dari seorang pelasak jeans, tetapi saya tahu bahawa unsunforized memberi lebih gaya dari segi keterampilan. Kerana struktur tubuh saya yang kurus, tuan-tuan, gesture saya kalaulah saya ada elemen kurang confident. Maksudnya gesture tubuh tak begitu meyakinkan. Kemunculan jeans unsunforized yang begitu tegak, terpacak ni memberi lebih personality kepada saya. Itu mengapa pula kita pakai jeans, kita kata untuk orang macam saya, unsunforized adalah pilihan utama. Kemudian barulah kita kata dengan tali pinggangnya, dengan bajunya. Jadi petang tadi kita dah cerita panjang untuk saudara faham bahawa bila saudara tahu kedudukan kain, saudara tahu peranan kain kepada keadaan saudara untuk memakainya, kemudian saudara tahu pula apa yang saudara cari dalam selai permainan jeans, saudara akan lebih tahu apa yang perlu saudara buat. Macam saya tak mencari corak, jadi saya tak ada panik apa pun. Tapi orang tanya, Zainal kalau tak tajuk, kenapa pakai unsunforized? Saya kata saya mencari bentuk. Itu saya mencari penampilan dan juga personality. Bila saya berdiri tegak ni depan orang, kerana pekerjaan saya memerlukan saya banyak buat pembentangan dan presentation. Saya tak pakai jeans untuk sogo-sogoan. Saya tak pakai jeans untuk KLCC. Saya tak pakai jeans untuk pergi theme park. Dan saya tak pakai jeans lah untuk awet-awetkan, dah tua lah. Saya pakai jeans adalah untuk menambahkan keterampilan diri saya. Di mana dia ada USP. Kalau orang tanya USP, maksudnya dikenali kerana dia adalah seorang yang memakai jeans. Basic dia kalau pergi semua tempat, orang yang pernah saya bekerja lah 26 tahun tuan-tuan. Orang akan kenal saya dengan dua benda, iaitu jeans dan kasut. Kemudian tiga lah, beruban. Bila 40-an saya beruban, orang akan beritahu cari yang beruban, ataupun cari yang pakai jeans, ataupun yang pakai red wing. Ini bahagian untuk saudara main supaya saudara faham. Keterampilan jeans tidaklah dalam tafsiran yang lekeh-lekehan. Kerana kita beli, lepas tu kita berdebat pada perkara-perkara yang tak perlu. Jeans adalah bukan sesuatu untuk orang lain, tuan-tuan. Saya pakai jeans adalah kerana kepada kedirian saya menikmatinya. Saya tak peduli orang cakap apa, tuan-tuan, sebab jeans tak memberi apa kredit. Sebab itu saya beritahu kat saudara, pakai jeans mahal tak menambah kredit akal. Pakai jeans murah tidak menambahkan kekurangan akal. Kerana akal tidak ditentukan oleh jeans yang saudara pakai. Begitu juga akhlak. Tapi inilah saya kata jeans memberi lebih keterampilan untuk seorang saya macam saya ni. Jeans adalah sebahagian daripada kerjaya saya. Berarti saya rasa lebih okey lah, walaupun kadang-kadang saya present, saya akan pakai lah loreng putih lipat, nampak kemas atas. Kalau saya perlu pakai tie, saya pakai tie. Kalau di majlis yang betul-betul sangat rasmi, ada SUK, ada menteri yang menjadi perasmi, ataupun saya membentangkan sesuatu di depan corporate people, saya akan selit lah juga sehelai coat. Tapi jeans tetap jeans. Cuma saya pentingkan biru, kerana biru jeans ni bolehlah dimaafkan. Kalau kita masuk dalam majlis yang kita panggil kena menghormati majlis orang, tak bolehlah kita tibai jeans yang faded, jeans yang apa, yang hingga menyebabkan 10 minit yang pertama saya buat pembentangan, orang akan kata dia ni buat pembentangan. Orang tak akan dapat tangkap pembentangan saya kerana duduk tengok apa seluar dia ni pakai. Korporat siapalah hantar budak ni nak datang present projek. Dia akan mengganggu. Berarti kita terpaksa tampil dengan memberikan setengah-setengah kata, wow, tak sangka pakai jeans steady lah. Itu cara kita buat impression apabila kita memakai jeans. Sebab tu bila saudara beli unsunforized atau saudara beli sunforized, jangan ikut fatwa yang difatwakan oleh orang. Saya bagi saudara opinion. Berarti walaupun saya tidak mengejar corak, dan saya akan rasa sedih kalau seluar jeans saya buruk. Sebab saya tak pernah hidup dengan jeans buruk. Berarti saya pakai jeans daripada dulu 8 tahun, 10 tahun yang saya beli sesuai dengan keadaan saya tak belasah jeans. Apa yang saya nak belasah, tuan-tuan? Saya basuh kereta sendiri pun tak pernah. Sebab saya bukan seorang pelasak. Tapi saya pelihara lah jeans saya, dia mestilah biru, kemas, terurus.
Walaupun saya pakai Unsung Forest yang sebenarnya secara tradisinya direka kasa kembali oleh orang Jepun adalah bagi mengejar, memenuhi selera mereka yang nak mengejar jin, yang nak main jin selepas tahun dapat corak, dapat takik, dapat ray, dapat segala macam mak nenek yang dikatakan melengkapkan ciri-ciri seorang petarung jin. Mustahil lah saya akan berada dalam tu sebab saya tak bertarung dengan hidup. Kerja saya adalah menggunakan pen dan juga akal dan mulut je, 3 benda. Jarang kerjaya saya menggunakan tenaga. Okey tuan-tuan.